Alhamdulillah kita dapat menyambung lagi kelas tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. InsyaAllah malam ini kita akan mula baca daripada ayat 253. Sebahagian daripadanya kita telah baca itu, tapi tak sempat kita bincangkan dengan lengkap lah. Malam ni insyaAllah kita kalau boleh dapat habiskan nota ni dan sambung dengan nota lain. Nota yang ke-15 ni nota 14. 253 pada muka surat 276, nota ke-14, iaitu kalau kira juzuk ketiga, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Daripada situ kita akan mula baca malam ni dan bincangkan. Hazim macam mana? Baca situ. Baca lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Bermaksud, Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain dengan kelebihan-kelebihannya tertentu. Di antara mereka ada yang Allah telah bercakap secara langsung dengannya dan ditinggikannya, yakni pangkat sebahagian daripada mereka beberapa darjat kelebihan. Dan kami berikan kepada Nabi Isa ibni Maryam beberapa mukjizat serta kami perkuatkannya dengan Ruhul Kudus, yakni Jibril. Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya orang-orang yang datang kemudian daripada Rasul-Rasul itu tidak berbunuh-bunuhan sesudah datang tidak berbunuh-bunuhan sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang dibawa oleh Rasul mereka, tetapi mereka bertelingkah dalam hal keugamaan, maka timbullah di antara mereka orang yang beriman dan orang yang kafir. Dan kalaulah Allah menghendaki, tentulah mereka tidak berbunuh-bunuhan, tetapi Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebagai rezeki, sebelum tibanya hari kiamat yang tidak ada jual beli padanya, dan tidak ada kawan teman yang memberi manfaat, serta tidak ada pula pertolongan syafaat. Dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim. Itulah dua ayat yang kita baca malam ni. Ayat 253 tadi sebahagiannya kita telah baca, dan yang kita telah baca tu saya rasa tak perlu ulang dah. Kita akan mula daripada sini, terjemahan. Kalau terjemahan ini, dan kami berikan kepada Isa ibni Maryam beberapa mukjizat. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat. Daripada situ. Yang sebelum tu kita dah bincang dah sebelum ni. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat. Jadi al-bayyinat itu maksudnya mukjizat. Kami berikan kepada Isa ibni Maryam, maksudnya Nabi Isa lah, beberapa mukjizat. Wa ayyadnahu biruhil qudus, serta kami perkuatkannya
perteguhkannya dengan Ruhul Qudus, yaitu Jibril. Iaitu Jibril. Yang lain-lain tu kita yang telah lepas dah tu kita dah bincang dah, tak perlu. Jadi di sini siapa Ruhul Qudus? Wa ayyadnahu bi Ruhul Qudus. Ruhul Qudus iaitu Jibril. Kita ada nota 439. Di dalam ayat ke-253 ini Allah menyebutkan nama seorang sahaja Rasulnya bersama mukjizat yang diberikan kepadanya secara umum, yaitu Isa putra Maryam. Sedangkan di dalam ayat ke-110 surah Al-Maidah, mukjizatnya disebutkan dengan lebih terperinci lagi. Jadi di sini wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, kami telah berikan kepada Isa ibn Maryam al-bayyinat, beberapa mukjizat. Disebut secara umum begitu je. Mukjizat macam mana tak ada sebut. Apa bentuk mukjizat itu tak ada sebut. Di sini di sini. Cuma disebutkan secara umum sahaja. Wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus, dan kami perkuatkan dia dengan Ruhul Qudus, iaitu Jibril. Macam mana cara perkuatkan itu? Nyatanya dalam bentuk macam mana? Tak ada disebutkan di sini. Tapi kita boleh lihat semua itu sebagai mukjizatnya dan sebagai hasil daripada diperkuatkan oleh Ruhul Qudus itu di dalam ayat ke-110 surah Al-Maidah. Allah berfirman, baca situ Azam. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Bermaksud, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa ibni Maryam, kenanglah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu ketika aku menguatkanmu dengan Ruhul Qudus, yakni Jibril, iaitu engkau dapat berkata-kata dengan manusia semasa engkau masih kecil dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarmu menulis, membaca dan hikmat pengetahuan, khasnya kitab Taurat dan kitab Injil. Dan ingatlah ketika engkau dijadikan dari tanah seperti bentuk burung dengan izinku. Kemudian engkau tiupkan padanya, lalu menjadilah ia seekor burung dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang buta dan orang sopak dengan izinku. Dan ingatlah ketika engkau menghidupkan orang-orang yang mati dengan izinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel daripada membunuhmu, ketika engkau datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, yakni mukjizat. Lalu orang-orang yang kafir di antara mereka berkata bahawa ini hanyalah sihir yang terang nyata. Al-Maidah ayat 110. Ini Al-Bayyinat yang disebutkan secara umum di dalam ayat yang kita baca di dalam surah ni. Kita dapat tahu perinciannya di dalam surah Al-Maidah ayat 110. Jadi semua tu ada kaitan dengan ayyadnahu bi Ruhil Qudus. Di sini pun disebutkan id ayyadtuka bi Ruhil Qudus. Ketika aku menguatkanmu dengan Ruhul Qudus, yakni Jibril. Jibril itulah juga yang datang kepada Nabi kita dan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang lain untuk menyampaikan wahyu. Jibril itu juga kerjanya, tugasnya ialah menguatkan, menyokong, memperkukuhkan kedudukan Nabi-Nabi itu. Ada kaitannya dengannya juga mukjizat-mukjizat yang berlaku pada seseorang Nabi itu. Jadi antara bayinat ataupun mukjizat Nabi Isa yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu tukallimun nasa fil mahdi wa kahla.
engkau dapat berkata-kata dengan manusia semasa engkau masih kecil, dalam buaian, fil mahdi, dalam buaian, dan sesudah dewasa. Sesudah dewasa engkau boleh bercakap dengan manusia. Itu pun salah satu mukjizat yang disebutkan, ada kaitan dengan ta'yid Ruhul Qudus di dalam ayat ni, seperti ayat yang kita baca di dalam surah Baqarah tadi secara umum. Ini salah satu mukjizat, boleh bercakap ketika dalam buaian ni. Budak dalam buaian ni tak boleh bercakap pada kebiasaannya. Tapi Allah SWT bagi Nabi Isa ni boleh bercakap, boleh cerita apa-apa kepada orang semasa masih budak. Dan sesudah dewasa pun bahasa dia tu, lidah dia tu fasih. Ada kalanya orang kemudiannya jadi kelu pun boleh jadi juga. Kalau budak dia baik pun, adakah sampai akhir jadi baik tu? Tak mesti. Jadi sebut bukan masa kanak-kanak saja, sampai ketua pun, sampai dewasa pun dapat berkata-kata dengan baik. Ketika aku mengajarmu menulis dan membaca, wa idh 'allamtukal kitab wal hikmata wat taurata wal injil. Daripada sini pengetahuan tentang membaca, menulis dan pengetahuan tentang kitab-kitab suci ini suatu kelebihan, suatu kemuliaan, yang mana kalau seseorang itu dapat, bermakna dia mendapat sesuatu yang besar, yang bermakna daripada Allah SWT. Dan benda-benda ni kita tak akan dapat kalau tidak dengan pertolongan, dengan sokongan, dengan pertolongan Allah dan sokongan daripada Jibril. Jibril lah yang menyampaikan kepada Nabi Isa semua ni. Kalau tidak, dia tak dapat. Kalau burung, buat seperti burung, rupa burung buat dengan tanah tu, lepas tu tiup, jadi boleh terbang seperti burung. Jadi zahirnya nampak apa yang berlaku kepada Nabi-Nabi ni, zahirnya nampak macam sihir juga. Sebab tu orang-orang di zaman mereka kata sihir. Tetapi semua ahli sihir di zaman masing-masing itu tidak dapat buat. Tidak dapat buat seumpamanya. Quran yang ada di hadapan kita sekarang ni pun orang kata sihir juga. Ada yang kata sihir. Tapi tak ada seorang pun tukang sihir yang mampu buat seumpamanya. Tukang sihir ataupun tidak tukang sihir pun tidak dapat buat. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa biizni. Orang yang buta, orang yang sopok, engkau boleh sembuhkan dengan izinku. Semuanya disebut biizni, biizni, biizni. Maknanya kelebihan yang diberikan kepada Nabi Isa itu adalah suatu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Isa buat begitu bukanlah kerana dia ada sifat ketuhanan pada dia, tidak. Tapi dengan izin Allah semua itu berlaku. Dengan izin Allah. Jadi sebab itulah Nabi Isa itu digelarkan juga Al-Masih. Di dalam Al-Quran ini pun disebutkan dia tu di tempat lain sebagai Al-Masih. Apa makna Al-Masih? Dua orang yang digelarkan dengan Al-Masih itu. Satunya Nabi Isa di dalam Quran, Al-Masih ibn Maryam. Sebab apa dikatakan Masih? Masih itu sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah. Maknanya sapu. Kerja dia banyak sapu je. Pakai sapu nak apa-apa pun. Orang buta sapu mata. Boleh jelit. Orang sopok sapu. Jadi baik. Kulit dia tu jadi baik. Hilang sopok dia tu. Hilang, orang kata, kita panggil balar, penyakit balar itu. Penyakit balar tu menyebabkan jadi huduh lah. Rupa kulit tu jadi berlainan daripada kulit yang lain. Manusia ni kadang benda-benda gitu pun dia jadi masalah dah. Jadi tekanan hidup dah. Kalau ada penyakit-penyakit seperti itu, tak seperti orang lain, berasa hina diri, berasa rendah, berasa kurang, berasa macam-macam. Tekanan jiwa dah. Jadi Nabi Isa ni di zaman dia hidup dahulu, Allah SWT bagi al-bayyinat. Salah satu al-bayyinatnya apa? Dia sapu. Satu lagi Dajjal. Dajjal itu Al-Masih juga, tapi dalam hadis. Dalam Quran tak ada sebut pasal Dajjal.
Pasal Dajjal ini dalam Quran tak ada sebut. Cuma ia ada di dalam hadis. Tetapi yang ada dalam hadis tu sampai ke peringkat mutawatir. Sampai ke peringkat mutawatir tentang Dajjal. Dan dua peribadi ni lah, dua orang ni, dia ada kaitan rapat. Ada kaitan rapat. Gelaran pun sama. Al-Masih, Dajjal tu pun macam tu juga. Tapi dia tu dalam bentuk sihir lah. Dalam bentuk sihir. Dia pun sapu juga. Ataupun Masih tu dengan makna berjalan banyak. Rata pergi. Rata tempat pergi. Semua tempat pergi. Tapi dia tak boleh masuk ke dalam dua tanah haram. Mekah dan Madinah. Itu tak dapat masuk. Dajjal. Itu dalam hadis semua. Dalam Quran tak ada sebut. Tetapi gelaran Al-Masih itu kepada dua ni. Kaitannya apa? Kaitannya iaitu Nabi Isa nanti berdasarkan hadis-hadis lah. Nabi Isa lah yang akan membunuhnya, yang akan menghapuskan fitnah Dajjal itu di akhir zaman. Yang mana walaupun kita ni berapa ramai dan berapa generasi yang lepas dia ajar supaya berlindung daripada Dajjal, berlindung daripada Dajjal, padahal tak bertemu pun. Tak ada pun dengan Dajjal tu. Dajjal lah sebenar tu bila mari siapa yang menghapuskannya, membunuhnya? Nabi Isa ni lah. Sama-sama Al-Masih. Wa idh tukhrijul mauta bi'idhni. Orang mati boleh keluar, ada mak hidup. Sapu hidup orang mati. Bukan semua lah. Bukan semua. Itu antara Al-Bayyinat yang disebut di dalam surah Al-Baqarah yang kita baca tadi di permulaan. Kalau kira juzuk yang ketiga lah. Wa idh kafaftu bani Israila anka idh ji'tahum bil bayyinat. Di sini pun disebut Al-Bayyinat juga. Yang kita baca tadi dalam surah Baqarah itu pun Al-Bayyinat juga. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat. Aku tahan, ingatlah ketika aku tahan Bani Israel daripada melakukan keburukan terhadapmu. Bila engkau bawakan bukti-bukti apa yang mereka lakukan, apa tindakan mereka. Mereka nak membunuh engkau. Dan memang mereka telah anggap mereka telah membunuhlah Nabi Isa. Orang-orang Kristian kata Nabi Isa telah dibunuh. Cuma alasan mereka dengan kehendak Allah lah. Sebab Allah nak menebus dosa manusia. Itu kononnya begitu. Pahaman mereka. Jadi yang sebenarnya mereka bunuh wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Itu dalam tempat yang lain di dalam Quran disebutkan sebenarnya mereka tidak berjaya membunuhnya dan tidak mensalibnya. Lepas bunuh tu dia salib pula. Itu orang lain, rupanya orang lain. Mereka pun ragu tentangnya. Yang sebenarnya Nabi Isa telah Allah SWT angkat ke langit berdasarkan hadis-hadis. Warafi', kalau dalam Quran, inni mutawaffika warafi'uka ilayya, dan aku akan angkat engkau kepadaku. Angkat engkau kepadaku itu dalam hadis-hadis disebutkan naik ke langit lah, ke suatu tempat yang mana tidak terjejas hidupnya itu, tidak jadi tua, walaupun berapa ribu tahun dah. Sekarang 2023. Maknanya tak tua, tak tahu bila tu nak tua. Tak tua, tak mati, tak terjejas. Sebab apa? Sebab dia tidak duduk dalam dunia. Allah SWT angkat ke tempat yang lain, tempat yang boleh dia bertahan duduk di situ. Adapun yang duduk di atas dunia ni hidup lama boleh bertahan, itu tak ada. Ada yang disebut-sebut sebagai Nabi Khadir, itu tak betul semua cerita tu. Tak betul. Tak ada. Yang adanya ialah Nabi Isa alaihissalam. Itu kita terimalah sebab ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun tentang Khadir apa tu, hidup kalau nak kira lebih lama lah, lebih panjang umurnya daripada Nabi Isa tu sebab dia lahir sebelum pada tu lah. Tapi itu tidak ada di dalam Quran, tidak ada di dalam hadis yang sahih pun tidak ada, satu pun tidak ada. Dengan sebab itu kita tak boleh terima. Ada saja macam-macam yang cerita ni macam-macam lah. Ada yang umur panjang ni,
Bukan Nabi Isa, bukan Khadir saja. Satu lagi, imam yang ke-12, itu pun yang dipercayai oleh Syiah. Itu pun kata dia ghaib, akan muncul di akhir zaman juga, tak mati lagi. Itu pun semua tak betul. Semua tak betul. Kalau kita nak terima yang masih hidup, manusia yang tak mati, Nabi Isa, itu saja yang sahih. Yang lain tak ada yang sahih. Ada yang kata Nabi Ilyas, ada yang kata Nabi Idris, semua tidak sahih, tak boleh pakai semua. Tetapi semua mukjizat-mukjizat bukan Nabi Isa saja, nabi-nabi yang lain pun begitu juga. Bila dikemukakan kepada umatnya, mereka kata hadza sihrun in hadza illa sihrun mubin. Ini tidak lebih daripada sihir. Itu kata mereka. Ini kalau kita nak tengok al-bayyinat yang kita baca, wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Tengok juga ayat tadi. Di dalam surah Al-Maidah tadi, kaitannya sangat rapat. Al-bayyinat juga ada sebut di dalam ayat itu. Ruhul Qudus pun ada sebut juga. Jadi kaitannya sangat rapat. Cuma di tempat ini disebutkan secara umum, tidak diperincikan mukjizat-mukjizat itu. Di sana dalam surah Al-Maidah itu diperincikan. Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya orang-orang yang datang kemudian daripada rasul-rasul itu tidak berbunuh-bunuhan sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang dibawa oleh rasul mereka. Kita tengok dalam dunia ni, dalam hidup ni, kenapa perang saja, berkelahi saja, berbunuh-bunuhan saja sepanjang masa. Cuba tengok sehari dua ni perang kuat pula antara Palestin dengan Israel. Perang, habis-habis perang, bunuh-bunuh, berapa puluh tahun. Seingat-ingat kita tu dah perang dah. Saya yang dah tua ni pun ingat-ingat perang dah. Perang dah. Mana sebelum kita lahir lagi tu. Sebab apa puncanya? Puncanya diberi negara Israel itulah. Mulanya tak ada negara dia, tak ada. Semua Palestin semua, situ kawasan tu. Lepas tu mari penjajah bagi kepada Yahudi tu sedikit ada gitu. Akhir sekali dia rapah. Ni perang ni, bunuh-bunuh ni kenapa? Kebanyakannya kita tengok dalam dunia ni yang bunuh-bunuh, perang-perang ni agama lah. Berkait dengan agama lah. Ikutlah ke mana-mana pun. Ikutlah ke mana-mana. Perang agama tu, agama ni. Dia di belakang tu ada agama. Walaupun negara-negara barat tu kita kata hampir-hampirnya tak ada agama dah, etis, tak percaya kepada Tuhan. Tapi agama ni dalam cerita. Pengaruh agama ni dalam masyarakat manusia ni dalam. Kita boleh tengok mana? Tengok di bendera dia sudah. Ikutlah bendera ke mana-mana. Kalau kata negara-negara Kristian tu kat Palan tu mesti ada. Cuba tengok bendera. Negara Islam pula adalah bulan bintang tu. Kut mana-mana. Itu benda baru tu. Tapi kut mana-mana tanda. Mana di belakang tu. Ikutlah jahil macam mana. Ikutlah buat maksiat macam mana. Di belakang tu, pengaruh agama tu kuat. Padahal mereka tak ada gapo dah boleh kata. Tapi agama tu ada semacam di belakang. Jadi inilah yang membawa manusia ni berbunuh-bunuhan. Ikutlah. Tak kira lah. Agama apa. Terutamanya apabila berhadapan dengan Islam ni. Sebab Islam betul-betul mencabar mereka, mencabar ajaran mereka. Jadi dengan sebab itu untuk mempertahankan agama yang sudah diterima daripada nenek moyang tu, itulah jadi perang. Kenapa ini semua berlaku? Ini ayat ni menjawab. Ayat ni semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Kalau Allah nak tak berlaku boleh. Tapi memang Allah nak. Ini walau sya Allah. Sya, masyiah, kehendak Allah. Ini semua yang berlaku di alam semesta ni, baik kau buruk kau, mati kau, hidup kau, perang kau, semua berlaku dengan masyiah. Sya'ah itulah. Masyiah itu daripada sya'ah. Walau sya Allah maqtatal ladina. Ni ayat ni kita baca.
Kalau Allah nak, masyiah, iradat, lebih kurang lah. Iradat, kehendak Allah. Kalau tidak dengan kehendak Allah, tak berlaku semua. Ini menunjukkan berlaku semua ni baik buruk ni dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah. Inilah percaya kepada takdir ni. Di mana-mana pun ada di sebaliknya. Takdir ni, ketentuan Allah. Bukan takdir ni benda-benda lah. Yang ni pun yang kita tengok. Ini semua berlaku dengan kehendak Allah. Kalau Allah SWT tidak nak begitu boleh. Dia boleh. Tapi dia tidak nak begitu. Dia nak manusia ni hidupnya begitu. Sementara dalam dunia ni sebagai bahan untuk ujian. Ujian Allah kepada manusia. Kalau Allah, maksudnya kalau Allah nak manusia ni dijadikan seperti malaikat. Tak makan, tak minum, tak kahwin, tak apa. Tak bala, tak berbunuh-bunuhan sama mereka. Boleh, Allah SWT boleh buat. Bahkan ramai lagi mereka tu daripada kita. Nak kata Allah SWT tak mampu buat, dah. Ramai lagi. Sehingga Baitul Ma'mur atas langit, tempat mereka duduk tawaf tu sekali je. Seorang tu sekali je pergi boleh tawaf. Malaikat ramai sangat. Ramai sangat. Di bumi ni berapa kali orang boleh pergi buat haji umrah. Mana-mana ada duit lah, boleh pergi. Kalau orang duduk dekat tu, bolehlah beberapa kali, berpuluh-puluh kali. Ulama-ulama dulu berpuluh-puluh kali pergi buat haji sepanjang hayat dia, buat umrah. Jadi boleh banyak kali pergi. Ada pun malaikat ni nak cerita ramai lah tu, nak cerita, nak rakyat kata ramai. Seperti kita lah sekarang ni pun ada kota, kamu panggil kota untuk Malaysia sebanyak ni. Terhad sebab tak boleh nak benarkan semua pergi sekaligus. Mana ada halangan dah tu sebab ramai dah orang Islam. Kalau benarkan bagi belakang tak muat. Jadi susah, jadi mengancam nyawa. Itu pun berapa ramai duduk sesak tu mati juga. Ada juga yang mati kerana terpijak ramai sangat. Itu pun sebab itulah dia kontrol. Itu nak cerita manusia kita ni nak pergi buat haji, nak tawaf Kaabah tu. Ni nak tawaf Baitul Ma'mur. Wal Baitul Ma'mur dalam Quran sebut tu kan. Di atas langit tu rumah yang makmur sentiasa ada saja. Malaikat tu sekali. Seorang sekali pergi. Tu nak ceritanya ramainya. Boleh Allah SWT nak buat. Tapi dia tidak nak gitu. Baik, kita ada nota di sini. Mana setelah mari Nabi-Nabi Rasulullah mari cerita baik sementara. Lepas tu berkucah pula, berkelahi pula, bertelingkah pula. Perang sampai ke peringkat perang. Jadi 440. Dan sekiranya Allah menghendaki nescaya orang-orang yang datang kemudian daripada Rasul-Rasul itu tidak berbunuh-bunuhan sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang dibawa oleh Rasul mereka masing-masing lah. Termasuk kita ni, Rasul kita Nabi Muhammad. Selepas Nabi Muhammad ni berapa banyak apa kan? Jadi apa yang Rasul-Rasul bawa tu berupa hukum hakam dan mukjizat-mukjizat. Maksudnya ialah Allah boleh saja dengan kehendaknya, dengan itu jatuh tu. Itu jatuh. Dengan kehendaknya mengerasi manusia. Yang memaksa manusia supaya beriman. Dan dengan itu berimanlah semua manusia tanpa ada sebarang pilihan dan ikhtiar. Jadi Allah SWT, kalau kita tanya boleh buat ke tidak begitu? Boleh. Ada kuasa ke? Ada. Dia tak buat begitu bukan kerana dia tak ada kuasa. Macam kita kan. Kita tak boleh nak tangkap dia, kita tak ada kuasa. Gitu kita manusia ni. Di sini kita boleh tangkap dia, polis di sini boleh tangkap sebab dalam Malaysia, boleh Malaysia. Masuk Malaysia saja. Ahli Thailand tak boleh buat apa. Mana tak ada kuasa. Kuasa tu terhad, terbatas. Jadi Allah ni boleh ke? Nak buat? Boleh. Nak cerita. Tapi yang berlaku tidak begitu tu sebab memang kehendak Tuhan. Memang kehendak dia dah begitu.
Sebagai ujian lah, ujian. Walaupun setelah lama Rasul-Rasul tu tak ada, yang dia tinggal tu sentiasa ada macam kita sekarang. Quran, hadis ada. Yang pegang hak tu selamat lah sampai bila-bila. Tidak kata orang di zaman dia. Di zaman dia pun berapa ramai juga yang tidak Islam. Itu pilihan masing-masing lah. Allah SWT boleh nak, maksudnya boleh nak buat seperti malaikat tu. Kalau manusia dibuat seperti malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Malaikat muskil dah. Bila Allah SWT nak menjadikan manusia ni, keturunan manusia ni, dia tahulah kalau Tuhan nak jadikan jenis menumpahkan darah, jenis akan berbunuh-bunuhan. Dia tanya, nak tahu kenapa Allah SWT nak buat begitu. Kita ni nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tak ada kerja lain, duduk bertasbih, duduk mentakdiskan Allah SWT. Allah SWT kata dah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Memang dia nak buat satu lagi makhluk yang bernama manusia. Sifat dia begini-begini, tak seperti kamu. Dia buat juga syaitan, sifat dia begini-begini, tak seperti kamu. Dan banyak lagi kejadian-kejadian Allah SWT buat tak seperti kita manusia. Kita manusia ni ada pilihan, ada ikhtiar. Tuhan nak uji atas pilihan tu lah, atas ikhtiar tu. Kita nak pilih yang mana setelah kita tahu. Kita kenal ni hitam putih, baik buruk, baru lama, uduh comel. Kita nak pilih yang mana? Terpulang kepada kamu. Itu kejadian manusia Tuhan buat ada ikhtiar. Ada benda-benda lain tak ada ikhtiar dia, tak ada ikhtiar. Tengok lembu tak ada ikhtiar. Berapa generasi, berapa keturunan zaman mana-mana makan rumput tu. Tak ada telur nak benda lain. Nak sebut tawar kau, nak jalan lemah kau, tak ada. Perai kes tu. Buat lembu, tak ada. Tak ada berlaku. Dia tak ada pilihan. Tak ada ikhtiar. Pokok duduk situ. Situ, sampai tua, sampai mati. Tak boleh nak pergi. Kita boleh pergi, atas negeri pergi. Pergi mengembara, pergi belajar, pergi melancong, atas negeri. Berjalan sana, jalan sini. Kalau tanya, ada ikhtiar ke tak ada? Memang ada. Kita nak lah tu, yang kita pergi sana tu. Cumanya pergi tu buat apa? Boleh pilih, ada baik, ada buruk. Kita tahu, kita boleh pilih. Itulah yang disebutnya di dalam firman-Nya ini. Kalau Tuhan nak, boleh dia buat. Kalau Tuhan nak, tidak perai manusia, tidak berbunuh-bunuhan, boleh. Tapi Tuhan tidak nak begitu. Di mana bukti bahawa Tuhan boleh buat begitu? Kalau dia nak, manusia semua beriman, semua sekali. Tak ada seorang pun orang kafir. Boleh ke tidak? Boleh. Mana bukti? Ni bukti. Baca. Azim. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Bermaksud, dan bagi melak rayaan itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalaulah kami menghendaki memberikan hidayah petunjuk untuk beriman dan beramal saleh kepada setiap orang dengan ketiadaan usaha dari masing-masing, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk sebelum masing-masing meninggal dunia, supaya tidak terkena azab di akhirat. Tetapi telah tetap hukuman seksa dariku. Demi sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama yang pada masa hidupnya tidak berusaha untuk beriman dan beramal soleh. As-Sajdah ayat 13. Jadi kalau kita tengok ayat ni kan, walau syi'na walau syaa Allah maqtatal ladina. Ini kalau kita tengok dalam ayat ni, dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya orang-orang yang datang kemudian daripada Rasul. Di sini dikaitkan dengan kehendak Allah, masyiah Allah SWT. Di bawah ni dalam ayat ni, walau syi'na, masyiah juga. Dikaitkan dengan kehendak Allah. Kalau kami kehendaki,
Kalau kami menghendaki, la'ataina, nescaya kami boleh berikan kulla nafsin, kepada setiap manusia, setiap orang ni, hudaha, petunjuknya. Tetapi sudah ada ketetapan di sisiku. Sudah ada ketetapan. Memang dia nak begitu. Iaitu la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Memang dia nak penuhkan neraka jahannam itu dari kalangan jin dan manusia. Disebutkan, selalu sebut jin dulu daripada daripada manusia di dalam Quran. Nak mengisyaratkan kepada jin itu lebih ramai sebenarnya, walaupun kita tak nampak. Hakikat sebenarnya mereka itu ramai, semua sekali lah, daripada generasi dahulu sampai kemudian, sampai kiamat tu, nak isi dalam neraka. Lepas tu kita kata, apa buat lagu tu, kita kata gitulah Tuhan nak buat, bagi pengajaran kepada kita. Banyak lagi benda lain, bukan waktu saja, bukan manusia dan jin saja. Buahnya misalnya, nak jadi ke sebiji buahnya yang kita ambil, kita guna buahnya tu. Buahnya tu pun tak kira batang dia, tak kira daun dia, tak kira benda lain. Buahnya tu sendiri boleh makan belakang. Tak kan? Hikmat tu nak suruh mikir lah tu, nak suruh mikir. Buahnya seputih, buahnya sebiji, buah kelapa tu, kita boleh makan belakang sekali dengan kulit dia. Kalau yang kerah tu sekali dengan tempurung dia, purung dia, boleh tak boleh kan? Apa kita buat apa dia tahu kan? Buat saja. Kalau zaman dulu orang buat kayu api, kulit dia tu, apa kita nak tanya, kenapa buat kayu api? Kenapa buat kayu api? Sesoalnya kalau kita buat kartun lah, jadi kartun lah. Learn ni orang pandai buat kartun kan? Buat cerita. Kulit tu kata, kenapa? Buat bakar saya. Kenapa tidak jadikan saya ni santan? Kenapa tidak jadi kayak isi dalam tu? Jenuh lah kalau tu. Siapa dia nak tanya? Siapa lebih tahu hakikat dia? Siapa lebih tahu? Bahagian kulit tu kenapa tak jadi isi? Siapa lebih tahu? Kita tahu. Kita tahu tandanya. Kita tahu tandanya nak buat benda tu. Ni jadi isi. Ni jadi hampasnya tu. Hampasnya ni tidak sesuai untuk orang. Dia sesuai untuk ayat, itik, lepak tanah. Siapa dia buat kita? Kita pun tidak buat. Kita sendiri pun tak mahu makan belakang. Maknanya ada yang layak. Syurga-syurga ni tempat yang layak lah, layak dengan syurga. Waktu manusia jin, tu lah yang layak tu lah yang masuk sana je. Sebab kita kata santai apa ni, yang layak tu masuk dalam puyuk kita je. Kalau tidak layak tu buat. Setengah-setengah tu bakar. Apa kita nak katakan? Kita sendiri pun buat gitu. Kalau kita nak buat tu, bayangan kepada Allah SWT. Dalam dunia ni bukan nyawa sajalah, semua benda. Ayam kata boleh makan belakang kau. Sekali dengan bulu-bulu dia, sekali dengan tahi-tahi dia. Tak kan? Pandai pula kita pilih tu. Allah tak pandai. Mana pandai kita dengan Allah. Kita orang pun sahih kan. Orang tu lah macam-macam buat bunuh orang, buat nyayang orang, rogo orang. Orang tu lah. Orang lah sayangnya. Orang lagu tu layak kau nak masuk syurga. Tempat yang suci. Nabi ada salah sikit, tak boleh dah. Tak layak dah nak duduk dalam syurga. Tak layak. Salah sikit. Bukan tempatnya. Bukan tempat kotor. Dalam dunia ni boleh lah. Boleh lah. Tempat sementara. Syurga bukan. Tuhan bagi dakar kepada kita. Bagi pilihan. Bagi ikhtiar. Nak bagi kita fikirlah. Nak pilih yang mana. Kalau nak, boleh kita pilih. Boleh kita pilih. Dalam dunia ni kita nak pilih jadi manusia. Tidak jadi buahnya. Tak boleh. Tuhan pilih. Kita jadi manusia. Bila jadi manusia, barulah kita boleh pilih. Hak mana-mana jadi benda lain tu tak ada pilihan. Bila Tuhan buat dia buahnya, dia tak boleh dah nak pilih. Apa ni nak jadi buah lain.
Tak boleh dah. Itu hakikat. Itu hakikat. Tetapi nak masuk syurga, nak masuk neraka, boleh pilih. Boleh pilih. Beragama, masuk Islam, ikut ajaran Islam yang betul, itu jalan ke syurga. Tidak ikut itu jalan ke neraka. Jalan ke neraka. Tidak layak dengan syurga, tetapi layak dengan neraka. Itu layak dengan neraka. Sebab itulah amalan-amalan jahat, maksiat ni kan dia panas, jadi kepanasan. Apabila seseorang itu banyak buat benda gitu, dia jadi panas, tidak tenang. Ada pun zikir, ada pun amal soleh ni bila buat jadi tenang hati, dia jadi sejuk gitu. Itu sebabnya kita boleh rasa dalam dunia ni pun, kalau buat benda tak molek tu, kadang-kadang dia menyesal sendiri, duduk kutuk, marah kepada diri kita sendiri, sedih. Kenapa jadi begitu? Tidak suka, tidak gembira, tidak bahagia. Maknanya benda itu bukan sesuai dengan kita. Bukan membawa kita kepada syurga, tapi membawa kita ke neraka. Jadi Allah SWT nak begitu. Apa dia nak begitu? Dia maha tahu. Setara kita pun tahu. Sebab kita kata tadi lah, buahnya kita tak ambil belakang. Kita tak ambil belakang. Ketika dia belum jadi buahnya tu, dia jadi kecil-kecil, tak tahu lagi hak mana nak jadi kulit, hak mana nak jadi tempurung, hak mana nak jadi apa, tak tahu. Begitulah juga manusia. Setelah dia besar, dia hidup, dia ada pilihan, baru Tuhan kira. Baru Tuhan kira. Jadi kehendak lain, redha Tuhan lain, kena faham antara dua benda. Kehendak Tuhan semua berlaku dengan kehendak Tuhan, betul. Tapi adakah yang berlaku dengan kehendak Tuhan? Misalnya jadi kafir, itu kehendak Tuhan. Adakah Tuhan redha? Tuhan suka orang jadi kafir? Tuhan kenal orang jadi kafir? Tak. Itulah sebab dalam Quran dia sebut wala yarda li'ibadihi al-kufr. Wala yarda li'ibadihi al-kufr. Tuhan tidak redha untuk hamba-hambanya kekufuran. Tuhan tidak redha. Mana Tuhan tidak suka? Kita tahu mana dia tidak suka. Dia cerita dah lah. Jangan jadi kafir, jangan gitu ni ada. Dia larang tu, mana dia tidak suka lah tu. Tapi berlaku dengan kehendak dia. Kehendak dia lagu mana? Bukan kehendak dia tu makna paksa. Kehendak dia tu dia buat manusia ni ada pilihan, boleh pilih. Boleh pilih kafir, boleh pilih Islam. Itu kehendak tu. Lepas tu atas kita lah. Dia itu kejadian makhluk manusia ni memang begitu. Dia boleh pilih, boleh ikhtiar. Jadi semua tu ada ikhtiar, ada pilihan, berlakunya dengan kehendak Allah. Lepas tu Allah SWT bila manusia ni pilih kekufuran. Adakah dia suka? Dia suruh ke? Tak, bahkan dia larang. Dia tidak suka. Dalam Quran sendiri sebut dia tidak suka. Begitu. Seperti kita buat pisau lah. Kita buat pisau. Maknanya kita tahu dah pisau ni bunuh orang boleh. Dengan pisau tikar orang boleh mati. Kita tahu. Kira-kiranya kalau mengambil kira kehendak orang tu, pilihan orang dia nak bunuh orang, kita tahu dah benda ni. Kalau dia pilih waktu dia bunuh orang mati, tapi kita buat juga. Sebab apa? Sebab kalau tak ada pisau, dah. Kalau tak ada pisau, usahakan belah payah-payah tu banyak tu dah. Kau timu Cina pun tak boleh. Susah nak belah. Ada pisau tak belah. Mudah kan? Tu dia suruh. Orang yang buat pisau tu dia nak suruh buat untuk kemudahan kamu. Hak dia kena, dia sukalah kalau buat. Tapi mu nak bunuh orang, aku tak suka. Gitu. Aku tak suka, aku larang. Tapi dia boleh ni. Boleh membunuh. Gitu maksudnya. Jadi Allah SWT pun buat kita ni boleh pilih. Bukan nak suruh kita pilih. Bukan dia kena kita pilih hak tak molek. Dia larang dah. Dia bagi akal, dia bagi perasaan semula jadi hati kecil. Kita tak suka buat benda tu. Kita tak suka orang buat gitu. Kita
kita tak suka. Dia semua. Bila kita buat, kita jadi sedih, tak suka. Itu sudah banyak dah yang menyokong kita, nak suruh kita faham tu. Pilih yang baik tu. Tiba-tiba kita pilih juga yang jahat. Itu pilihan kita lah. Berdasarkan pilihan tu lah Allah SWT masukkan manusia ni dalam syurga atau neraka. Kalau tak ada pilihan tu, tak ada keistimewaannya. Kalau masuk gitu je lah. Syurga tu. Apa nama ni? Anak-anak orang gila ke apa tu, masuk syurga lah juganya. Tapi bukan kerana usaha dia, kerana ikhtiar dia. Orang yang masuk syurga dengan istimewa, dengan ikhtiar, dengan pilihan, dengan penat lelah, dengan susah payah. Hak tu hak istimewa. Dapat masuk syurga tu, dapat masuk syurga ni, diberi pilihan nak masuk ke pintu mana masuk, boleh masuk. Itu manusia istimewa. Manusia yang semasa hidupnya gunakan dengan betul ikhtiar dan pilihan yang Allah SWT bagi kepada dia. Lepas tu bila pilih hak tu susah pula, sepanjang hayat pula kena. Bayangkanlah bila kita Islam ni sepanjang hayat kena sembahyang. Terutamanya lelaki lah. Kalau lelaki tak ada masa cuti, tak payah tu. Payah tu, susah tu. Susah pun pilih hak tu semacam. Itulah pilihan kita. Kadang-kadang terancam nyawa, hak tu juga pilih. Jadi tak ada balasan untuk orang seperti ini. Itulah yang dikatakan syurga tu. Yang dikatakan syurga tu. Tetapi mereka bertelingkah. Dia jadi bertelingkah. Dalam hal keagamaan, maka timbullah di antara mereka orang yang beriman dan orang kafir. Itu hak kasar lah. Hak halu-halu ni pun banyak juga bertelingkah sama Islam. Dia kata, tidak Islam tu. Dia kata, masuk neraka juga. Kita saja masuk Islam. Sama Islam mana? Bertelingkah, berkelahi. Siapa tuduh menuduh. Sama-sama semaya. Waktu aku tak semaya belakang dia. Dia kata aku tak semaya belakang dia. Bertelingkah ke tu? Bertelingkah bakal agama. Semua ni berlaku di ujian Allah SWT. Tuhan nak tengok. Kalau berilmu, yang berilmu tu dia nak agama. Ada orang bertelingkah, dia nak terkelis saja ke dia nak agama. Kalau hak jahil, Tuhan nak tengok lah. Jahil, setelah orang royak, kamu ada akal, kamu fikirlah. Hak mana sesuai dengan Islamnya? Adakah balah, adakah bercekah, adakah berkelahi, adakah berbunuh-bunuhan tu kau? Kau adakah berdamai, adakah baik, adakah ingat kepada persaudaraan kita? Kau laku mana? Nak tengok lah. Orang panggil Islam ni, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang Islam ni saudara. Saudara ni laku mana? Semua boleh faham. Waktu tu. Kalau kata adik-beradik, dia kurang sikit, kita pejam mata buat tak tahu. Sebab dia adik-beradik kita. Kalau kita tanya apa demo begitu tu, adik-beradik. Demo tak tahu. Adik-beradik kita. Dia tak cerdik. Kita kata gitu kan? Kau kita nak pergi bunuh dia dia. Tak kan? Sebab adik-beradik. Bila kata adik-beradik lah ke mana sepatutnya? Gitulah mana. Balah sama kita. Termasuk negeri kita. Asy'ariyah saja kata dia, ahli sunnah. Orang lain tak kata dia. Kena sifat 20 saja. Kalau dia tak kena Tuhan. Balah lah tu. Ni lah benda ni. Kalau kita duduk mengadak ni, Allah lah ni. Hak nu pula dah kata dia Asy'ariyah tak betul. Asy'ariyah sesat. Allah dah. Tak boleh. Mengajar lagu tu. Satu pihak yang lain. Dah balah sama sendiri. Tuhan nak uji, nak tengok. Padahalnya adik-beradik belakang. Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, Ahlul Hadis ke, Athariyah ke, adik-beradik. Manusia ni kadang-kadang boleh tak kenal adik-beradik. Adakah berlaku dalam dunia ni orang tak kenal adik-beradik? Banyak berlaku. Tapi kita nak nampak hak tu je. Pisah masa kecil. Tak jumpa akhir jumpa tak kenal adik-beradik. Tak nak gocok adik-beradik. Lagu tu lah juga. Ni pun lagu tu. Kalau kita mengaji tak molek, tak cukup molek, dia jadi gitu. Duk dabik dada. Kita yang nak masuk syurga.
Padahal Tuhan suruh seramah mungkin. Kalau orang kafir tu pun kita nak ajak masuk Islam, dia masuk surga belakang kalau boleh. Setakat mana kita boleh. Gitu Tuhan suruhnya. Ni adik-beradik kita kuih tu. Dia nak pakai bank ayah kita tu, kita tak kuih. Mana dia kata ahli sunnah, kita ahli sunnah. Dah, tidak ahli sunnah, aku saja ahli sunnah. Itulah mana tak boleh pakai bank ayah lah tu, maknanya. Bala. Sakit bala. Siapa kena ni bala? Panah. Tu semua tu sebab tak ada ilmu. Tu je lah. Kalau tanya saya, apa jadi? Ngaji tak cukup. Kalau tidak, dia tak ada bala sama Islam. Hak tu, hak sama ahli sunnah. Syiah pula mari. Syiah tu apa pecah pula mari. Gotu gari pula. Bala pula. Tu bom masjid dia kalau Pakistan. Bom masjid ni. Mati. Ni hak cerita ayat kita baca dia tu, dia cerita tu lagi. Hak kafir tu dengan Islam tu suku hak tu hak memang suku. Hak sama Islam ni pun bala lagi. Hak ni lah doa Nabi tak sah juga, Nabi pun kita juga minta dengan Tuhan, minta umat dia tidak bala. Hak ni salah satu hak Tuhan tak terima. Saya tak terima doa Nabi. Hak ni tak terima. Sebab apa? Kita pun faham lah. Ada hikmah dia di sebalik tu. Hikmah apa? Ujian. Tuhan nak uji, nak tengok. Hak mengaji tu setara mana? Dia tak khabar dia mengaji tu tak cukup. Sehingga kuih. Hak ni tidak ahli sunnah. Kita saja ahli sunnah. Hak ni pula kata aku saja ahli sunnah. Tak lupa dah adik-beradik kita ni. Bila adik-beradik sepatutnya kalau ada kurang sikit sebanyak, memang ada kurang pun. Kok tu kok ni. Kita maafkanlah. Kita pujuk. Kita baikilah. Gitu. Ada pula orang memang tak betul. Dia mengaku Islam. Ahmadiyah. Qadiani ni mengaku Islam. Kita nak kan. Adakah setiap orang yang mengaku tu kita nak terima? Kita tengok dalam dunia. Orang mengaku anak cucu Nabi lah. Orang mengaku kan. Setiap orang mengaku dia betul belakang. Tak juga. Jadi kita payah sih tu nak pada ilmu tu. Nak bertahap ni tak ni. Yang mengaku dia tidak Islam. Biar jelas gitu. Dia mengaku pun. Dia ngocak juga. Ngocak pun. Ni. Biar jelas gitu. Akidah. Menyebabkan dia tidak boleh Islam. Kita tak boleh terima dia. Kalau kita terima juga, jadi cabar lah, celaru dah lah. Ada kalanya orang ni dia nak punah kita, dia nyamar jadi kita, jadi sebab kita. Sebenarnya dia nak merosakkan kita. Jadi benda-benda ni kena faham betul-betul. Kalau tidak, jadi celaru. Dengan orang kafir tu pun, Islam ni ajar supaya berdamai. Apatah lagi dengan Islam, sama Islam. Dengan orang kafir, ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ajak orang Kristian. Itu ajaran Quran. So mari kita berdamai, kita baik. Tak saduk bunuh-bunuh. Tapi berlaku juga. Dalam pada tu berlaku juga. Semua ni berlaku ni dengan kehendak Allah. Tak ada berlaku tanpa kehendak Allah. Kalau kita kata tidak kehendak Allah, apa kehendak siapa? Berlaku juga kehendak siapa? Buat Mu'tazilah kata kehendak syaitan, kata dia. Jadi maknanya Tuhan ni tak berkuasa lah di situ. Tuhan tak boleh buat apa. Syaitan lebih kuat lagi di situ. Jadi kalau lagu tu, orang semua syaitan pun boleh jugalah. Sebab tu orang kafir ni dia ada sebuah Tuhan yang buat hak tak molek. Tuhan hak buat hak molek. Ada dua. Jadi semua ni kata ketika kita pujuk Tuhan ni lah. Supaya jangan dia buat tak molek kita. Jadi gitu. Sebab itulah manusia ni akidah dia macam-macam. Yang betulnya Allah belaka buat dengan kehendak dia, tapi dia tidak redha. Dia tidak redha. Sebab kita buih pisah kau orang lah. Kita redha ke dia nak bunuh? Tak redha. Kita buih pisah banyak lagi kerja lain dengan pisah tu. Gitu maksudnya. Kita buih api banyak pun, bukan pisah saja. Api. Buih api. Dengan api ni kita boleh masak. Kalau tidak tak boleh makan nasi. Kita bukan itik. Boleh makan mentok-mentok itu. Puak-puak tu tak apa, padi boleh makan dah dia.
Kita tak boleh, kena proses banyak baru boleh makan. Kena masak dulu. Mentah pun tak boleh, sakit perut. Kakak pergi jamban lah. Kita ni. Jadi api tu perlu. Tapi kita beri api kau kan. Nak suruh dia bakar rumah orang kau. Kita tak suka lah. Orang baik lah. Orang baik, orang juru. Tak sekira orang jahat memang lah. Dia suka lah betul. Orang baik. Dia orang beri api kau kan tu. Beri macis, beri lighter, beri macam-macam tu. Adakah dia suka orang baik nak suruh buat kemusnahan? Tentu sekali tidak. Dia tidak suka. Lepas tu bagi banyak lagi benda lain je. Kita boleh buat dengan api itu. Gitu maksudnya. Maka timbullah di antara mereka orang yang beriman dan orang yang kafir. Itu akibat dia je. Bila berkelahi balah tu, jadilah gitu. Pilih yang mana? Pilih akidah yang salah ke? Jadilah sesat. Pilih akidah kafir, jadilah kafir. Gitu akibat dia. Baik, kita ada nota 441. Ada yang tetap di atas agama asal yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, dan ada pula yang mengada-ngadakan perkara baharu dalam agama. Maka jadilah bid'ah dalam akidah. Pertelingkahan mereka dalam hal keagamaan itulah yang membuatkan mereka saling berperang. Kerana itu Allah berfirman. Baca. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Bermaksud, dan ta'alah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu bertelingkah. Kalau tidak, nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Al-Anfal ayat 46. Ini kepada orang-orang yang percaya tu pun, dia kena bersatu. Dia jangan balah, jangan berkelahi. Kalau berkelahi, jadi lemah, hilang kekuatan. Sebab kita tengok sekarang ni lah, Israel itu kecil asal dia. Sekeliling negara Islam. Sekeliling. Tak boleh buat apa. Sebab apa? Sebab ada tanazuk. Ada berkelahi, bertelingkah sama sendiri. Sepatutnya, Islam ni agama perpaduan, agama persatuan, agama persaudaraan, sepatutnya tidak jadi gitu. Tapi kalau tak betul, dia jadi gitu. Dia jadi gitu. Tak boleh buat apa je. Tak boleh buat apa. Kalau kita ada adik-adik ramai pun, kalau balah lah, tak ada apa je. Kalau musuh mari, lemah kita. Itu pengajarannya. Jadi kita orang Islam ni kena bersatu lah. Sama-sama akidah yang betul, tak ada sedikit sebanyak kekurangan, tak faham. Kena usaha lah biar jadi faham. Begitu. Jangan duduk balah sampai ke peringkat berbunuh-bunuhan. Sama sendiri. Kalau hak kafir itu, yalah. Kalau hak kafir itu memang dia benci pun kepada Islam. Benci kepada Islam. Mana-mana pun kafir ni. Tidak apa nama ni Kristian saja, tidak Yahudi saja, mana-mana pun kafir ni memang tidak suka kepada Islam. Kalau boleh nak hancurkan negara Islam, orang-orang Islam, nak musnahkan orang-orang Islam. Itulah yang kita tengok, mana-mana pun cuba tengok. Orang Kemoja dulu, berapa puluh tahun dahulu, lari juga, itu tak agama. Di situ perginya, akhirnya pergi agama. Orang Bosnia, penghapusan etnik Bosnia kan, rata lari nak bunuh. Ya, agama. Akhir agama. Di India sekarang ni, teruk India. Kalau boleh dia nak suruh orang Islam ni keluar belakang, tak ada dalam India. Dalam kadang berapa juta. Kita ramai desra di Malaysia ni. Orang Islam sana, walaupun negara tu tidak Islam, lebih ramai lagi daripada negara kita ni Islamnya. Pada ke mana nak suruh keluar tu? Nak suruh keluar. Ni permainan politik lah. Permainan politik. Padahal dalam perlembagaan dia dulu, terima belakang. Islam, tidak Islam boleh duduk situ. Dengan aman damai, boleh duduk. Tapi ni nak ubah perlembagaan ni.
Nak ubah perlembagaan. Jadi orang Islam tak boleh duduk. Bercakap Islam banyak, kena tangkap. Tidak seperti dulu. Semasa saya duduk sana dulu, ramai, banyak perkara. Pergi mari, baiklah mana orang Islam dengan orang kafir pun tak ada apa. Ni jadi panah. Sebab apa? Sebab ada yang mengapi-ngapikan. Ni semua agama berlaku. Agama berlaku. Kita tengok balik Sia misalnya kita kata. Memang dia kerana agama tu dia beza. Layanan ke apa pun jadi berbeza. Kawasan orang Islam tu dia tidak maju. Supaya Cina, supaya mana pun memang gitu. Kawasan orang kafir tu dia maju. Macam-macam buat pembangunan ekonomi ke apa. Jadi maju. Kawasan orang Islam mundur. Gitu. Ini semua ni sentimen agama. Jangan main sentimen agama ni. Dia besar. Sentimen agama ni dia besar. Benda ni boleh jadi sampai ke peringkat berbunuh-bunuhan. Dan kalaulah Allah menghendaki, tentulah mereka tidak berbunuh-bunuhan. Semua dikaitkan dengan masyiah, kehendak. Kalau Allah tidak kehendaki, boleh. Kalau Allah menghendaki, mereka tidak berbunuh-bunuhan. Mana jadi sebuah malaikat? Boleh. Jadi dia buat manusia ni bukan kerana dia tak mampu, tak ada kuasa nak buat seperti itu. Dah. Memang dia nak buat manusia ni jenis ni. Itu kena sedar. Dia nak. Cuma orang ni kena ujian tu, orang ni tak kena ujian tu masing-masing. Kita yang duduk di Malaysia ni tak adalah ujian seperti orang Islam duduk di India. Tidaklah seperti orang Islam duduk di China. Di sini, kalau kita nak beranak, nak anak, kalau boleh, 12 orang, 20 orang, lah, mungkin lah. Tak apa. Cuma negeri China. Dulu lah dia berubah dah lah sikit. Berubah sikit. Sebab apa? Berubah bukan kerana dunia juga. Kalau kafir mereka ni lah betul. Kerana dunia. Mula tak boleh. Sekat sorai. Kalau lebih, mu kena bunuh sendiri anak. Cakap. Orang Islam pun duduk situ. Tak sopak. Tuhan takdirkan kita duduk sini. Tuhan tidak takdir duduk sana. Semua berlaku dengan kehendak Allah tu. Kalau tanya orang duduk sana, suka ke duduk sana? Suka. Sebab tu ya pakat mari Malaysia ni. Suka. Suka. Hak negara-negara Arab, tak tahu mana dah tanah air dia, rumah tangga dia, hancur lebur. Apa nak duduk dalam keadaan lagu tu? Tuhan takdir ke dia jadi orang situ. Semua dia ujian berlaku. Orang yang duduk situ Tuhan nak tengok lagu mana. Mu boleh kau jaga agama mu duduk sini. Agama lah juga. Orang yang marah ke dia tu pun sama bangsa je. Sama bangsa. Makanan sama. Pakaian sama. Agama tak boleh. Hak tu jadi tekanan tu mendapat tekanan. Tuhan uji dia pula. Dia nak nyaya setara mana kepada orang Islam. Dia nak nyaya setara mana. Wak nyaya musuhnya mati. Mati habis. Sekata je lah boleh. Habis cerita. Tuhan kira dah tu. Mu telah bunuh orang Islam. Jadi orang Islam ni jahat setara mana? Tak ada jahat. Tak ada jahat pun. Cuma dia makan hak dia mau tak makan. Tu je. Dia makan hak dia mau tak makan. Kalau di India tu sensitifnya lembu tak boleh makan. Dia tak makan lah lembu, takut. Kubah makan, kambing makan. Tapi dia mau tu tak makan. Baik sentimen lah sebenarnya. Orang tu tak serupa dengan kita. Nak suruh orang makan sayur, semua kita berlaku. Sayur saja. Gitu ya. Sentimen. Jadi nampak orang ni hudud, nampak orang tak molek, nampak orang jahat. Padahal tak ada jahat apa. Itu je. Sebab sembelih ayam, makan ayam. Dia benda kecil je jadi besar. Itu orang panggil sentimen agama. Boleh jadi besar, boleh jadi musuh. Kadang benda-benda gitu. Orang kafir di satu pihak pula. Dia benci kepada kita. Bodoh orang Islam. Apa bodoh? Tak minum arak sebab dia. Kerana tak minum arak dia pandai kita ni.
Zero. Padahal minum arak tak apa lebihnya, apa baiknya, banyak tak baik. Ada. Tengok. Beza tu menyebabkan jadi dia pandai tidak baik terhadap orang Islam. Jadi dia mendiskriminasikan orang Islam. Kan benda-benda gitu ya. Itu manusia ni. Manusia. Dia bijak macam mana pun payah nak jadi waras tu. Waras. Balance molek. Tak balance jadi. Tetapi Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Ni. Kalau Allah nak, tak jadi berbunuh-bunuhan. Boleh. 4-4-2. Walaupun ada cukup sebab-sebab untuk mereka berperang, Allah dengan kehendaknya boleh saja tidak mencetuskan peperangan. Sebaliknya mendamaikan keadaan. Boleh. Kalau Allah SWT nak. Seperti mana Allah SWT tidak nak lagi dunia ni hancur. Maka ada berapa negara dalam dunia ni ada senjata nuklear. Tak guna bala-bala senyap. Muka tahu tak? Kalau guna tu, kalau mau jadi abu, aku pun tak ada lebih, aku jadi air. Di belakang tu siapa? Kehendak siapa? Ada sebab cukup untuk nak hancur dunia. Ada. Peceknya. Kalau buat gila sikit ada. Buat gila sikit mana-mana pemimpin tu buat gila. Habis hancur. Hancur dunia. Sebab-sebab tu ada. Tapi dengan kehendak Tuhan tak berlaku. Pada ketika dulu ada juga bedil. Kenapa orang Islam dengan orang kafir baik? Tidak seperti sekarang. Dia ada manusia nak dulu pilih tu. Nak jadi tu. Jadi Allah SWT ni begitulah. Di belakang semua kehendak manusia, tidak hendak manusia, di belakang tu Allah. Allah menghendaki bukan berarti dia memaksa. Malah bersama kehendaknya itu sentiasa ada juga pilihan dan hikmat yang lain. Itulah sebabnya Allah berfirman. Baca satu. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladhina min qablikum wa yatuba alaikum. Wallahu alimun hakim. Bermaksud Allah menghendaki dengan apa yang telah diharamkan dan dihalalkan dari kaum perempuan itu ialah untuk menerangkan syariatnya dan untuk menunjukkan kepadamu jalan-jalan orang-orang yang dahulu daripada kamu, yakni nabi-nabi dan orang-orang yang soleh, supaya kamu mengikutinya, dan juga untuk menerima taubat kamu. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. An-Nisa ayat 26. Ni Allah menghendaki bukan berarti dia memaksa. Malah bersama kehendaknya itu sentiasa ada juga pilihan dan hikmat yang lain. Itulah sebabnya Allah berfirman yuridullah. Ini Allah menghendaki. Allah menghendaki dengan apa yang telah diharamkan dan dihalalkan dari kaum perempuan itu ialah untuk menerangkan syariatnya dan untuk menunjukkan kepadamu jalan-jalan orang-orang yang dahulu dari kamu. Jadi itu Allah menghendaki, jadi dia bagilah hukum kepada kita. Jadi kita boleh pilih jalan macam mana. Pada ayat ni sebelum ni cerita tentang perempuan mana yang boleh kita kahwin, perempuan mana yang kita tidak boleh kahwin. Tak boleh kahwin dengan mak, tak boleh kahwin dengan anak, tak boleh kahwin dengan mak saudara dan sebagainya. Ada sebut di situ. Jadi Allah SWT menghendaki nak bagi menjelaskan kepada kamu mana yang bagus, mana yang tidak bagus, mana yang halal, mana yang haram. Itu semua berlaku dengan kehendak Allah. Tapi ini orang panggil iradah apa ni? Iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah. Ada iradah, tapi panjang pula lah kalau kita bincang itu. Ada iradah kauniyah, masyiah kauniyah. Ada iradah dan masyiah syar'iyah. Dia ada dua dalam Quran. Kalau Allah menghendaki di satu tempat,
mengendaki di sudut syarak ke, di sudut apa nama ni, alam semesta kauniyah. Jadi Allah SWT menjadikan kita ada pilihan, boleh pilih kufur, boleh pilih Islam ni. Allah SWT menjadikan kita manusia ni dengan iradah apa? Iradah kauniyah. Itu orang panggil kauniyah. Iradah takwiniyah. Takwiniyah. Memang Allah SWT buat manusia ni gitu. Allah SWT nak malaikat ni gitu. Itu tak berubah dah tu. Tak berubah dah tu. Memang lagu tu. Begitu ya. Itu orang panggil iradah ataupun masyiah takwiniyah atau kauniyah. Iradah syar'iyah apa? Ini iradah syar'iyah. Ini contoh iradah syar'iyah. Yuridullahu liyubayyina lakum. Allah SWT menghendaki. Allah SWT nak, yakni berdasarkan ketentuan hukumnya, syaratnya. Jadi kalau langgar hak ni salah. Salah. Kalau ikut hak ni betul. Mengikut syariat. Yang kita manusia ni, kau berdosa, kau dapat pahala ke apa, dia berkait dengan hak syariat ni. Iradah syariah ni. Bukan iradah takwiniyah tu. Tak ada kait dosa pahala kita nak masuk syurga, masuk neraka gitu. Kita ni jadi orang Melayu. Maka kita boleh masuk syurga. Adakah gitu? Waktu tu masuk neraka sebab apa? Sebab dia orang negro. Adakah jadi gitu? Tak. Itu dia berkait dengan iradah kehendak kauniyah. Kena faham. Tinggi sikit. Dia berkait dengan iradah takwiniyah, kejadian Tuhan. Tuhan nak dia jadi negro, Tuhan nak dia jadi Melayu, Tuhan nak dia jadi Cina, Tuhan nak. Itu tak ada kait dosa pahala, tak ada kait syurga neraka. Berkait dengan syurga neraka ni apabila kita buat sesuatu yang berlawanan dengan kehendak syariat Allah. Tuhan nak kita menikah, tapi menikah dengan orang ni. Orang ni tak boleh. Hak tak boleh tu bila kita langgar, baru dosa. Baru masuk neraka. Boleh masuk neraka. Dan apa namanya, hak dia kata boleh tu, kita boleh nikah. Memang boleh nikah. Boleh nikah, boleh pahala banyak, boleh apa, boleh anak cucu, boleh boleh masuk syurga dengan sebab itu, boleh. Berkait dengan syariat. Kita tidak mampu nak menentukan kita ni daripada keturunan mana. Tak mampu. Dosa. Tak dosa. Tak dosa. Sebab itu berkait dengan kejadian asal, kejadian Tuhan. Tuhan tidak ikatkan manusia ni jadi ahli syurga dengan ahli neraka kerana keturunan dia akan apa? Tak. Tapi dia berkait dengan syariat. Hak syariat ni dia kata haram tak boleh, apa ni arak tak boleh. Bila kita langgar hak tu, kita boleh masuk neraka, boleh dihukum, dosa. Tak kira kita bangsa apa, tak kira kita hidup bila, di mana-mana. Dia berkait dengan syariat. Dan hak ni orang boleh pilih tu. Nak minum arak, tak minum arak, boleh pilih. Nak jadi bangsa tu, bangsa ni, tak boleh pilih hak tu. Nak lahir situ, tak boleh pilih hak tu. Hak ni kita boleh pilih. Hak boleh pilih, itulah berkaitnya. Itu orang panggil iradah syar'iyah. Masyiah syar'iyah. Jadi manusia ni terikat dengan iradah syar'iyah. Dari segi hukum hakamnya. Dari segi, jadi ahli syurga, ahli nerakanya dia berkait dengan syariat. Iradah syariat. Tuhan nak benda ni haram. Tuhan nak kan? Manusia boleh buat ke tidak benda haram? Boleh buat. Boleh buat. Sebab itu dalam pilihan dia, dalam ikhtiar dia. Tuhan tidak nak minum arak. Manusia nak. Boleh ke tidak? Boleh. Sebab itu dia kait ni, syariat ni, syurga neraka, dosa pahala dia berkait dengan dia, bukan berkait dengan kita tak boleh naik matahari ikut barat. Dosa? Tak dosa. Hak kita boleh buat, kita naik pokok, bok jatuh. Dosa? Tak dosa sebab kita tidak pilih tu. Bukan ikhtiar kita. Di luar daripada ikhtiar kita. Kalau kita sengaja main tak tinggi, lepas terju, nak bunuh diri. Niat. Saya kira tu. Niat tu. Memang dosa. Dosa besar masuk neraka tu. Sebab kita boleh pilih. Tadi kita jatuh juga.
tapi jatuh tanpa pilihan, tanpa ikhtiar, tak berdosa sikit. Bahkan kita kata kita sabar. Boleh pahala pula. Boleh pahala. Itu dia. Ini kena belajar molek. Kena perhati molek. Dalam Quran ada dua. Masyiah, iradah, ada takwiniyah, ada syariah. Hak takwiniyah itu tak ada kena-mengena dengan kita. Kita tidak berdosa, kita tidak boleh pahala, kita tidak masuk syurga, kita tidak masuk neraka kerana itu. Kenapa? Dan itu berlaku dengan kehendak Allah juga. Tapi kehendak itu tak ada siapa pun boleh langgar. Tak ada siapa boleh langgar. Ketentuan Allah. Misalnya anak tu kemudian daripada ayah, ada siapa boleh langgar? Buat anak tu dulu daripada ayah, boleh langgar? Cuba kaya bangsa mana boleh buat? Tak ada. Bahkan kalau kita buat tu tak ada kena-mengena dengan kita tu. Ujian bukan duduk di situ. Bukan duduk di situ. Ujiannya duduk ada syariat. Syariat. Sebab tu kisah Nabi Musa dengan Khadir tu kan. Rupanya Nabi Musa pergi nak cari Khadir tu benda lain. Benda tak ada kait dengan syariat. Jadi tak ada kelebihan. Tak ada kelebihan. Hak sebenarnya kelebihan dengan syariat. Sebab ni yang menentukan seseorang tu nak jadi ahli syurga ke ahli neraka. Bila tak tahu, bila langgar syariat, ikut syariat masuk syurga, langgar syariat masuk neraka. Ini yang menentukan. Apa di mana kita jadi sebab kepada orang tu mati dengan sebab kita terlanggar dia mati. Tak ada kait tu waktu tu. Tak ada kait dengan hukum akal waktu tu. Kalau tidak sengaja, kita tidak berdosa pun. Kita tidak berdosa. Dan dia pun mati dengan sebab itu tidak masuk neraka. Bukan penentu waktu tu. Mati aksiden masuk neraka. Tak ada lagu tu. Tak ada. Bila ada niat, ada kehendak, ada ikhtiar, barulah berkait. Jadi iradah ni, pada kalau kita jumpa ayat dalam Quran, baca daripada awal Quran sampai akhir, situ je. Antara dua tu. Kalau hak berkait dengan hukum akal, hak itulah kita terikat dengannya. Kalau hak tidak berkait dengan hukum akal, berkait dengan kehendak Tuhan. Semua ni berlaku dengan kehendak Tuhan. Tuhan buat langit, lepas tu buat bumi. Itu dengan kehendak Tuhan tu. Apa ada kena-mengena ke dengan kita? Tak ada kena-mengena. Tapi dengan kehendak dia itu berlaku. Dengan kehendak dia. Kehendak apa? Kehendak takwiniyah orang panggil. Iradah takwiniyah. Ada dua. Baik. Lepas tu kita pergi kepada ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Sebahagian, bukan semua, bukan semua, sebahagian. Sebagai rezeki sebelum tibanya hari yang tidak ada jual beli padanya, hari kiamat, dan tidak ada kawan teman yang dapat memberi manfaat, serta tidak ada pula pertolongan syafaat, tak boleh nak tolong pada hari itu. Dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang salah. Jadi semua ni nak suruh belanja, ini salah satu kebajikan yang Allah SWT tunjuk kepada kita, yang berguna kepada kita di hari akhirat besok, iaitu berbelanja di jalan Allah. Belanja sebanyak mana? Semua sekali ke? Tidak. Dalam ayat yang lain kita sudah lepas dah. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka akan tanya kamu tentang apakah yang mereka nak belanjakan. Yang mana nak belanja? Qulil afwa, katakanlah lebih daripada keperluan. Situ jelas. Lebih daripada keperluan kita. Keperluan kita kepada keperluan keluarga kita. Lebih daripada itu, itu belanja. Di situ disebut. Di sini belanja sebahagian, sebab itu dia sebut sebahagian, bukan semua. Sama juga lah dengan ayat tu. Tidak disuruh belanja semua. Mimma, min. Kalau orang yang belajar Arab tu,
Dia tahulah mim. Mim tu mim tabaqi. Mim yang menunjukkan sebahagian. Ini kan kita terjemah ni, belanjakanlah sebahagian dari apa yang sebahagian tu ambil mana? Ambil daripada min. Mimma. Sebab min tu min tabaqi. Itu pentingnya kita mengaji tu. Kalau mengaji tu tahu. Oh situ, ambil situ. Jadi sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Yang lebih tu daripada keperluan. Mana bukan semua sekali harta kita disuruh belanja tu. Sini pun sama. Sebahagian. Sebahagian. Jadi sebab apa? Sebab ni belanja ni buat gini berguna untuk hari kemudian. Jadi kita ni bukan hidup sini saja weh. Dunia ni saja tak. Hidup akhirat. Kita bersambung, ada lagi satu kehidupan. Ni yang kita buat di sini berguna di sana. Berguna di sana. Kalau kita tak buat ni, rugilah kita di sana. Di sana tu macam mana? Nak jual beli tak ada. Jual beli tak ada. Dalam dunia tu boleh lagi. Tak ada dengan kita, ada dengan orang, kita belilah. Bolehlah dapat. Ada kawan, boleh tolong. Besok tak boleh nak tolong. Ada kawan siapa? Ayah tak boleh tolong anak. Ayah tak boleh tolong anak. Anak tak boleh tolong ayah. Tak ada siapa dia boleh tolong. Jadi siapa yang boleh tolong kita? Amalan kita. Apa amalannya? Ni belanja. Jangan ingat belanja ni sia-sia. Tak ada kaitan dengan akhirat. Jangan ingat begitu. Kita orang Islam. Kalau fikir begitu, tu orang kafir. Nak apa mana? Dia tak dapat hidayah. Dia tak tahulah. Benda tu. Tidak dapat syafaat. Kita ada nota di sini. 4. Maksudnya ialah tanpa izin Allah tak dapat syafaat. Bukan tak dapat syafaat langsung. Tak ada boleh syafaat langsung di akhirat ni. Tak. Jangan anggap begitu. Di sini maksud nafi syafaat ni tanpa izin Allah. Sebab apa? Kena tengok ayat lain. Itu maksud tafsir Quran dengan Quran tu. Jangan kita tengok sini tak ada syafaat. Di akhirat besok tak ada syafaat. Langsung tak ada. Ni ayat ni. Jangan gitu. Kerana Allah berfirman. Mana ada kecuali-kecuali itu. Tapi semuanya dengan izin Allah. Baca situ. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Bermaksud, golongan yang musyrik mengharapkan pertolongan benda-benda yang mereka sembah itu. Padahal beberapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah, kecuali sudah Allah mengizinkan bagi sesiapa yang dikehendakinya dan diredainya. An-Najm ayat 26. Cuba tengok sini. Kecuali, ada kecuali itu kan? Maknanya tanpa izin Allah memang tak ada syafaat. Kalau ada, mesti dengan izin Allah. Mana bukti? Ni dalilnya. Yawma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Ini contoh ayat ni. Kalau kita nak tengok banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan dengan izin Allah ada syafaat. Syafaat tu manusia, syafaat tu malaikat, syafaat tu orang ni ada syafaat. Tapi semuanya dengan izin Allah. Pada hari itu tidak berfaedah syafaat dari dan kepada sesiapa pun kecuali dari orang yang diizinkan oleh Allah yang melimpah-limpah rahmatnya, dan kepada orang yang diredai perkataannya. Allah SWT perkenan perkataan dia. Maknanya bukan seperti dalam dunia ni boleh nak kata apa. Orang ni nak kacak gitu, orang ni nak kacak gitu boleh. Sana tak boleh. Kecuali orang yang Allah redha. Allah kenal orang ni bercakap, dia saja boleh bercakap. Jadi di sini pun ada kecuali syafaat. Bukan kata seperti dalam ayat yang kita baca tadi macam tak ada langsung di akhirat tu syafaat. Tak ada langsung tu maksudnya tanpa izin. Kalau dengan izin ada, berdasarkan beberapa ayat yang lain. Dan ayat yang terakhir ini, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idhni dzalikumullahu rabbukum fa'budu
afala tadhakkarun. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Dia mentadbirkan segala urusan. Tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat melainkan sesudah diizinkannya. Ini coba tengok. Tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat illa min ba'di idnih. Sebab itu kita kata tanpa izin itu yang tak ada syafaat. Kalau dengan izin memang ada dalam Quran. Bukan satu ayat. Ya, jadi saya buat ni beberapa ni. Kalau nak bagi lagi ada lagi, tapi bagi setakat ni cukup dah. Maknanya banyak dalam beberapa ayat sebut ada syafaat, tapi dengan izinnya. Melainkan sesudah diizinkannya. Yang bersifat demikian itulah Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan keadaan kamu. Maka tunduklah dan taatlah kamu kepada perintahnya. Patutkah kamu setelah mengetahui kenyataan yang tersebut tidak mahu mengingatinya? Afala tadhakkarun. Jadi itulah. Ingat kedai nota yang ke-15. Nota yang ke-15 tu ada dah malam ni. Tapi saya terfikir nak tambah juga tu. Sebab dia ingat 20 muka surat dah. Tak rupanya. Lepas ada senggan-senggan tu jadi 18. Kita biar cukup 20 lah insyaAllah. Jadi sekadar itulah dulu untuk malam ni.